إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan jika engkau kata, maka ceraikan bagi kami sekarang ini makna pada diri kami dan kami pakaikan dia padanya, maka bahwasanya hajat telah datang di sana. Di sana lagi supaya kami ketahui betapa kami kekangkan akan nafsu ini yang engkau tafsil, yakni nyatakan daripada hakikat takwa. Maka aku berkata bahkan bahwasanya perceraiannya itu pekerjaan ini nafsu bahwa engkau dirikan atasnya dengan kuat cita, maka engkau tegah akan dia daripada tiap-tiap maksiat dan engkau peliharakan dia daripada tiap-tiap yang lebih-lebih daripada yang halal. Maka bila engkau kerjakan demikian itu adalah engkau itu sebenarnya telah engkau takut akan Allah Ta'ala pada mata engkau dan telinga engkau dan lidah engkau dan faraj engkau dan perut engkau dan sekalian anggota engkau, dan telah engkau kekangkan dengan lijamu taqwa. Dan bagi bab ini syarah yang amat panjang, dan sebenarnya telah kami sebutkan kepadanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini sambung lagi dengan berkaitan dengan persoalan takwa. Jadi tajuk besar kita iaitu Aik yang keempat. Aik yang keempat, Aqabatul Awaiq, iaitu aqabah yang kita perlu daki berhadapan dengan aqabah ni supaya kita dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebut aqabatul awaiq ni iaitu faktor-faktor yang menghalang kita beribadat. Yang besar-besarnya ada 4. Pertama, dunia, sebut dah dulu. Yang kedua iaitu makhluk manusia. Yang ketiganya syaitan. Yang keempatnya nafsu. Dunia dengan kita berzuhud. Syaitan dengan kita berperang lawan syaitan. Manusia dengan kita uzlah. Saya bincang dah dulu. Yang keempat dengan nafsu. Nafsu ni iaitu dengan kita lijam. Lijam ni kita kontrol. Nafsu itu dengan lijam taqwa, kontrol taqwa. Lijam tu macam lembu tu, cucuk lubang hidung dia, pegang tali,
Bila kita ada makna tali itu nama tali kekang. Bila dah dikekang akan lembu tu akan ikut cakap kita. Nafsu ini perlu dikekang. Dalam bahasa Arab dia panggil lijam. Lijamut taqwa. Dilijam dia, dikekang dia dengan kekang takwa. Maka bicara apa itu takwa? Takwa ni takut pada Tuhan. Kekang dia dengan takut pada Allah. Takwa itu artinya taat. Kekang nafsu itu supaya mentaati Allah Ta'ala. Bukan buang nafsu. Kita kekang dia, kita kontrol dia. Dengan kontrol takwa. Nafsu nak makan, makan cara takwa. Nafsu nak harta. Boleh dapat harta dengan cara takwa. Nafsu marah pun boleh. Marah cara takwa. Nafsu kelamin, laki-laki perempuan. Boleh, tapi dengan cara takwa. Maka selanjutnya Imam Ghazali bincang apa itu takwa. Takwa maknanya takut. Maknanya taat. Takut kepada Allah, mentaati Allah. Yang ketiga itu, Imam Ghazali kata mengikut gurunya takwa ini berasal kataan waqa atau yaqi. Waqa, yaqi, wiqayah, waqwa, wa taqwa. Taqwa itu masdar. Perkataan terbitan di perkataan asal waqwa atau yaqi. Maknanya pemeliharaan. Ya. Pemeliharaan. Pelihara hati kita. Hingga menjadi ianya sebagai satu benteng pertahanan antara kita dengan maksiat. Pelihara. Kemudian Imam Ghazali tambah lagi satu. Takwa ini bukan setakat meninggalkan larangan Allah yang ditegah oleh Allah, tetapi meninggalkan yang halal atau harus dengan jalan fudul. Mengambil dengan jalan perlu untuk buat ibadat. Innamal muttaqun muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Nabi kata. Yang dikatakan orang bertakwa itu, iaitu dia meninggalkan perkara yang tak mendatangkan mudarat, meninggalkan yang halal. Tidak mengambil yang halal dengan jalan fudul. Ambil yang halal itu setakat buat ibadat kepada Allah, keperluan ibadat. Kenapa? Kerana takut jatuh kepada yang ditegah, yang haram. Kerana kalau biasakan diri berlazat-lazat, bersedap-sedap, mengambil yang fudul, itu jalan mudah untuk menjatuhkan dia kepada perkara yang haram. Ini ada 4. Itu kata disebut sebagai takwa. Jadi kita lijam, kita kontrol nafsu dengan 4 perkara tadi ni. Ada takwa pada akidah, takut berlaku syirik, takwa pada bid'ah. Ada takwa makna kata memelihara diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Itu panggil takwa. Yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi Imam Ghazali nak lanjutkan lagi. Bila dah kita faham, nak buat macam mana? Apa benda yang kita perlu jauhi? Apa benda yang perlu kita sekat? Maka Imam Ghazali nak perincikan lagi satu persatu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan jika engkau kata, kalau kita tanya Al-Ghazali, minta pandangan Al-Ghazali, maka ceraikan bagi kami sekarang ini. Tolong ceraikan. Cerai ni macam rambut ni kita cerai-ceraikan. Kita pecah-pecahkan. Kita detail-detailkan. Perinci-perincikan. Supaya kita boleh beramal. Itu makna cerai. Kita cerai-ceraikan. Kita berhalusikan. Nak halus lebih halus lagi. Supaya kita boleh beramal dengan sifat takwa ini. Ya, tolong ceraikan kepada kami. Berkaitan dengan ini. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ceraikan, dia kata, kami sekarang ini makna pada diri kami dan kami pakaikan dia padanya. Jadi tolong bagi kami satu jalan secara terperinci, detail,
kami nak pakai. Kami nak beramal dengan sifat takwa. Macam mana kami nak buat? Maka bahwasanya hajat telah datang di sana. Ya. Jadi kita telah faham perlunya untuk beribadat ni kita perlu kekang nafsu dengan takwa. Macam mana ni? Di sudut mana kami nak kekang? Bentuk macam mana? Kami nak perincikan. Ya. Supaya kami ketahui betapa kami kekangkan akan nafsu ini. Ni kami nak kekang ni. Macam mana? Kami nak kekang dah nafsu ni. Nak buat lagu mana? Nafsu tak nampak. Nak kekang macam mana? Lembu tak apalah kekang. Kita buat tali lubang hidung. Kita kontrol. Nafsu nak buat macam mana? Nak tambat macam mana? Nak ikat macam mana? Kan? Nak kekang macam mana? Minta perincikan. Lebih jelas. Yang engkau tafsil. Makna kata yang Imam Ghazali perincikan sebelum ni. Apa itu takwa, kelebihan takwa, perlu kontrol nafsu dengan takwa. Nak buat macam mana ni? Yang ni nyatakan daripada hakikat takwa. Cerita sebenar-benar ni. Macam mana dia beramal. Supaya kami memiliki sifat takwa. Kami takut pada Tuhan. Kami taat pada Allah. Kami tolak yang fudul. Begitu-begini. Macam mana bentuk pelaksanaan dia. Kadang-kadang setengah waktu dia ada ilmu tapi nak beramal tak tahu. Dia ada teori. Nak buat tak tahu. Macam orang pergi belajar main bola. Teori begini. Bagi bola nak sepak pun tak kerti. Dia belajar teori tukang rumah. Bagi dekat dia apa nama ketam, bagi dia gergaji, bagi dia pahat. Dia pahat pun tak kena. Kita nak ni, kita nak praktik terus. Nak beramal supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu dia. Ceritakan kan lebih jelas. Kerana apa yang dicerita oleh Imam Ghazali mungkin dalam bentuk teori. Bentuk amali dia macam mana? Tak macam tu. Praktikal dia macam mana? Maka aku berkata, bahkan sungguhnya perceraiannya itu pekerjaan ini nafsu bahwa engkau dirikan atasnya dengan kuat cita. Nah, dalam kisah nafsu ni satu perkara yang Imam Ghazali tekankan mesti ada cita-cita yang kuat. Azam yang kuat, jihad yang bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu, untuk kontrol nafsu. Pasal apa? Sebab nafsu faktor dalaman. Yang lain dia faktor luaran. Dunia duduk di luar. Syaitan dua. Manusia pun faktor luaran. Nafsu ni duduk dalam diri kita. Duduk bersama-sama dengan kita. Kita nak buat macam mana? Nak buang tak boleh. Nak ikut tak boleh. Jadi dia memerlukan yang pertamanya Imam Ghazali kata dia memerlukan maknakah azam yang kukuh. Sekuat mana jihad kita, kesungguhan kita, setinggi itulah martabat kita dalam memerangi hawa nafsu. Lagi hebat, lagi kuat, lagi hebat. Fa innal makarima ala hasabil makarih. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Kata Imam Ghazali. Sesungguhnya kemuliaan itu mengikut kadar kebencian. Lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi tinggi benda yang kita tak suka, benda yang kita benci, kita mesti hadapi. Kalau kita tak sanggup, makna kata berdepan benda yang kita benci, benda yang kita tak suka, jangan mimpi kita dapat kemuliaan. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya lazat itu, sedap itu ikut kadar belanja. Macam saya cerita kita pergi kedai Tong Yam, nak makan sedap, duit kena banyak. Belanja kena tinggi. Kalau belanja sikit, dapatlah roti bakar diganti tarik. Dia tu ya. Nak makan sedap-sedap, kena belanja lah 100, 50, 60, 100 ringgit, abang boleh makan sedap. Jadi kesedapan itu ikut kadar belanja. Lagi tinggi belanja kita, lagi sedap kita makan.
lagi tinggi jihad kita, lagi hebat kemuliaan yang kita capai. Dan itu pertama Imam Ghazali sebut, didirikan atasnya dengan kuat cita. Cita ni azam, hemah yang tinggi. Maka engkau tegah akan dia nafsu tu daripada tiap-tiap maksiat. Kenal nafsu, nafsu ni macam mana kehendak dia, dorongan dia. Kita kenal ini ajakan nafsu, kita tolak dia. Jangan ikut. Kalau kita ikut nafsu, habis. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tuhan tanya. Takkah kau pernah melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia bertuhankan hawa nafsu. Dia ikut apa saja nafsu suruh, semua dia ikut. Dia taat pada kehendak nafsu. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Dia makan tak ada nafsu. Sedap tak sedap, sikit ke banyak, tidur pakai nafsu. Kan? Pakaian ikut nafsu, semua ikut nafsu. Dia kahwin pun kerana nafsu, bukan kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tak? Banyak. Dia berjuang kerana nafsu, nak jadi Perdana Menteri. Berebut tak habis-habis ni. Bukan berjuang kerana nak menegakkan kalimat Allah yang aulia. Man khatala litakuna kalimat Allah yang aulia fahuwa fi sabilillah. Nabi kata siapa yang berjuang kerana menegakkan kalimah Allah yang tinggi, menegakkan kalimah la ilaha illallah, nak menegakkan hukum Allah di atas muka bumi Allah, fahuwa fi sabilillah. Itulah fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini berjuang jadi Perdana Menteri, aduh berat. Itu yang tinggi-tinggi. Yang rendah lagi nak jadi JKK, ketua kampung, habis. Itu kerana nafsu. Bila bukan kerana Allah, nafsu lah. Nafsu. Jadi sebab itu, sesungguhnya kata Imam Ghazali, perceraian ini pekerjaan, ini nafsu, bahawa engkau dirikan atasnya dengan kuat cita. Nak lawan nafsu ni, macam kita baca kitab hikam kan, hari tu ni. Tok Syekh tu kata apa? Sengat tebuan itu lebih mudah daripada sengat nafsu. Sengat tebuan ni kat dunia ya, sakit dia sak ya. Cucuk jarum lega, sengat nafsu. Dia sengat kita sampai mati tu. Orang makna kata yang ditawan oleh hawa nafsunya, makna digigit oleh nafsu sampai mati, dia ikut hawa nafsu. Tambah pula dia tidak ada pernah pada menjalani riyadhah ataupun jihad menentang hawa nafsu. Apa itu nafsu lawamah, nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Dia tak pernah ambil kira dan tahu pun, tak pernah tahu pun. Sampai mati duduk nafsu tu lah. Tak sampai kepada nafsu mutmainnah. Hidup dalam bahaya. Sengat nafsu ni lebih bahaya daripada sengat tebuan, kata setengah ulama. Dan sengat dia tu ikut teruk. Jadi oleh itu kata Imam Ghazali, macam mana kita nak buat ni? Maka engkau tegak akan dia nafsu tu daripada tiap-tiap maksiat. Apa saja bentuk maksiat yang nafsu kehendak, kita jangan layan dia. Kita tolak dia. Apa saja bentuk maksiat. Bila dengan dorongan nafsu, kita tolak. Kadang-kadang ada juga, kan, nafsu suruh kita buat baik, supaya orang puji kita. Ceramah deras-deras, supaya orang takbir kuat, orang kata hang berani. Kita pencabar, challenge sana, challenge sini. Kalau di atas alasan mencegah kemungkaran, menegakkan yang hak, tak apa. Kalau kita berceramah dengan tujuan supaya orang kata kita berani, kita dapatlah berani. Oranglah kata kita berani. Tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu juga tu pun. Kita pun nafsu juga. Jadi kita pelihara diri kita pada tiap-tiap maksiat,
dan engkau peliharakan dia daripada tiap-tiap yang lebih-lebih daripada yang halal. Pelihara, jangan ambil yang halal secara lebih, secara fudul. Kan? Ambil untuk keperluan kita setakat yang kita perlu untuk buat ibadat. Lebihnya kita guna untuk sedekah. Cari pahala dengan harta. Cari pahala dengan harta. Berwakaf. Bantu fakir miskin. Bantu perjuangan Islam. Kita ambil sekadar perlu ya. Banyak mana kita perlu untuk buat ibadat. Ambil. Lebihnya kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Misalan orang yang berjuang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah ibarat orang yang menanam satu benih. Satu benih yang kita tanam akan tumbuh tujuh batang, 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. 7 tangkai 700 biji. Begitulah Allah ibaratkan orang yang menafkahkan harta benda jalan Allah. RM1 Allah ganda RM700. Bayangkan kalau 1,000, 700,000 Allah gandakan. Tapi tak nampaklah dengan mata kepala, dia nampak dengan mata hati. Nampak mata kepala penuh lah tuan duit tu. Tabung jemaat penuh lah. Dia nampak mata hati. Kan? Macam mana nak bersedekah? Dapat 1,000 habis, 2,000 habis tak cukup. Mana nak bersedekah? Tapi kita ambil dunia ni, halal ni sekadar untuk buat ibadat. Banyak lagi makna kata bakinya kita boleh gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang hebat. Sebab itu para sahabat rata-rata miskin. Mana ada sahabat kaya? Rata-rata miskin. Tapi Baitul Mal kaya. Baitul Mal kaya masa tu. Sahabat miskin, Baitul Mal kaya. Kerana mereka menginfak harta mereka di jalan Allah. Kita ni, kita kaya. Baitul Mal, tak nak. Tak percaya, tanyalah bendahari cawangan. Berapa duit kita? Ada RM50. Duit poket ahli. Mana 1,000, ni 2,000, ni 10,000. Dalam bank 30,000. Kan? Cawangan parti ada RM50. Paling banyak 100. Dia? Saya tahu lah. Pasal apa? Pasal kita kaya kurang makna kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita praktik jalan kesufian ni, Islam memang hebatnya. Memang hebat Islam ni. Jadi pertama jauh daripada maksiat. Yang kedua, jauhkan diri daripada mengambil yang halal secara fudul, secara berlebihan. Kadang-kadang orang ada juga yang pakai Quran hadis saja ni. Dia katalah hadis. Dia tak jumpa hadis yang Nabi suruh mengambil Islam, menolak Islam cara fudul, menolak halal cara fudul. Antaranya Nabi kata apa? La tumitul qalba bi kasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum tak boleh menyebabkan mati hati. Jadi ambil sekadar perlu, jangan berlebih-lebih. Dunia ni bukan untuk kita berlazat-lazat, bersedap-sedap. Dunia ni dijadikan oleh Allah untuk kita jadikan dia sebagai alat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Supaya kamu jadikan dia sebagai alat untuk buat ibadat, bukan alat untuk berpoya-poya. Itu menyalahi adab, tak beradab dengan dunia. Ambil dunia secara makna kata fudul, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Ambil yang halal akan dihisab. Kecuali kita ambil untuk buat ibadat, itu tak dihisab.
Ambil dengan tujuan fudul, berlebih-lebih, bersedap-sedap, berlazat-lazat, itu akan dihisab. Wa haramuha azabun. Ambil yang haram tentulah azab. Nah, jadi yang haram pun kita tinggal, makna kata yang halal pun kita ambil sekadar perlu ya. Itu makna orang yang bersifat dengan sifat takwa. Meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan pada tiap-tiap yang lebih-lebih daripada yang halal. Maka bila engkau kerjakan demikian itu, adalah engkau sebenarnya telah engkau takut akan Allah Ta'ala. Kalau kita kerja, kita buat benda ni, kita praktik dalam hidup kita. Yang haram. Haram ni bukan makan saja, cakap yang haram kita jauh. Cakap yang fudul. Cakap yang sia-sia. Walaupun harus, tapi fudul, tak ada faedah. Ini pun kita tinggal. Itu makna kata takwa lah tu. Termasuk telinga kita. Benda yang haram, orang mengumpat lah apa ni, kita tak mau dengar. Ataupun sembang kosong. Orang sembang kosong, tak ada apa-apa pun kita, tak ada telinga. Itu nama fudul. Kita tinggalkan benda macam ni. Kita main dengar kuliah ilmu. Dengar kuliah apa-apa benda yang memberi manfaat. Itu yang kita dengar. Itu takwa lah tu. Takwa bukan makan minum saja. Bukan halal haram, bukan makan minum saja. Melihat penglihatan kita. Mata kita. Kan? Kita tengok yang memberi manfaat. Benda yang haram jangan tengok. Aurat perempuan jangan tengok. Aurat perempuan. Aurat laki-laki. Pimin takro. Pakai seluar pendek. Kita tengok lutut dia. Kita berdosa. Haram. Takkan haram ke? Takkan apa haram sungguh. Duk takkan apa. Perempuan sama perempuan sama juga. Antara pusat dengan lutut bagi orang perempuan. Banyak orang tak faham. Dia duduk di rumah. Dia pakai kentola. Dia mak. Seorang ibu pakai luar pakai kentola. Yang tak ada aurat ni suami isteri ya. Dengan anak-anak ada aurat. Mak depan anak antara pusat dengan lutut. Mahram ni. Jadi lutut dia kalau anak dia tengok berdosa. Kalau anak dia dah balik atau balik anak berdosa, mak pun berdosa sebab bagi tengok. Pak pun sama lah. Pak pakai seluar pendek terboje pusat. Tak boleh. Ya ke? Iyalah. Dia buat tanya ya ke? Kacau. Betul. Saya khutbah jemaat di Pulau Pangkok. Masa saya balik letak jawatan, kaitan kerajaan, saya letak jawatan, saya duduk pondok, dah dapat ilmu sikit, cadang nak berdakwah lah balik kampung. Saya khutbah atas mimbar. Kita main takraw, pakai luar pendek, haram. Mengau masjid tu, lepas bisin. Ya lu haram, ya dia haram. Tu haram-haram sungguh lah. Mereka kalau mereka tarik pukat lah. Pergi kelut, tarik pukat. Semua pakai seluar pendek. Seluar pendek boleh tahan, pakai spender tu kan. Betul. Bukan senang nak ubah tu. Jadi haram ni ada pada mata, ada pada telinga, ada pada mulut, ada pada tangan dan kaki dan sebagainya. Jadi yang takwa ni jaga semua anggota ni. Jaga semua anggota. Jangan buat yang haram, jangan buat yang lebih-lebih. Itu dia. Yang tak ada faedah. Maka adalah nak bila kerjakan demikian itu, ya, adalah engkau sanya telah adalah anggota engkau itu sanya telah engkau takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat meninggalkan yang Tuhan tegah, meninggalkan yang mubah, yang harus secara berlebih-lebihan, itu makna kita termasuk golongan yang bertakwa, yang takwa akan Allah. Takwa pada apa? Pada mata engkau. Mata ni jaga. Jangan melihat yang haram. Kalau melihat yang haram tu, kalau terlihat, itu mungkin dimaafkan. Tapi kali kedua tak boleh. Ada kawan saya, dia bawa dia cerita kat saya. Dia bawa kereta, dia pakai saban, pakai jubah. Isteri dia pakai kuda. Sampai terbit light, ada perempuan nyonya Amoy. Amoy lintas jalan. Lintas terbit light tu. Amoy tu tahu lah pakai seluar pendek.
Mata duduk tu tengok kamu tu. Perempuan dia cubit dia. Abang nak suruh dia pakai lagu dia kan? Sebelah kita ada isteri yang solehah. Tutup aurat, pakai pudar. Yang pergi tengok amal itu cari apa? Jaga mata. Kita kalau kita tak jaga mata, jangan mimpi nak dapat kesedapan dalam ibadat. Siapa mencari kesedapan dunia, dia tidak akan dapat kesedapan dalam ibadat. Kita duk layan mata kita. Handphone tu tengok macam-macam gambar-gambar dalam tu. Itu duk layan mata. Bila kita tuntut kesedapan anggota zahir, jangan harap nak dapat kelazatan di hati kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapatnya. Memang tak dapat. Sebab itu kena jaga. Antaranya mata engkau. Dan telinga engkau. Telinga pun begitu. Ada benda-benda yang haram berkongsi. Bolehkah dia mengumpat kalau kita tak dengar? Yang dia boleh mengumpat tu siapa? Kata kat orang tu, kata kat orang ni, mengumpat sedang boleh. Sebab apa? Sebab ada orang yang dengar. Artinya orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat dapat pahala, kita dapat dosa. Kita yang dengar pun berdosa. Kalau kita tak dengar, takkan dia mengumpat seorang-seorang. Duk seorang-seorang mengumpat. Dia gila. Duk bercakap seorang-seorang dia. Ya dia belum mengumpat sebab kita dengar. Jadi kita yang dengar dia mengumpat, kita pun berkongsi dengan dia. Dapat dosa. Kita jauhi telinga kita. Ingat, untuk apa telinga ni dijadikan oleh Allah Ta'ala? Allah jadikan telinga untuk dengar orang baca Quran, dengar nasihat agama. Cuba bayangkan kalau telinga kita pekak. Seksa hidup. Orang tu ambil pahat, dia ambil emma. Jadi aku biru. Kan? Telinga ni satu nikmat. Ajaib. Telinga ni ajaib. Macam mana ni kita tengok. Ambil tu teropong, tengok apa benda ada dalam. Yang boleh menyebabkan kita boleh dengar. Pukul gendang, pukul sana, pukul sini, pukul sana. Terus kita faham. Terus kita dengar, kita faham. Satu bentuk keajaiban. Telinga tu ajaib. Ni ada cerita ni. Dia kalau telinga ni tak ada kosong begitu, tak ada cupin dia ni, suara main lalu terus, kita tak dengar apa. Ni bila suara main, dia tertahan masuk dalam telinga, kita mendengar apa orang kata. Jangan orang kita kata, telinga dia ni kelepek-kelepek, tak cantik. Cantik dah lah ni. Cuma bayangkan telinga tak nak kelepek, cekal macam. Dia kacau satu haru juga. Semua tu ajaib, keajaiban. Mata pun ajaib, mata. Saya dululah, saya mengaji sains. Zaman saya dipanggil sains. Ilmu sains. Jadi kita belajar bab mata. Mata ni dia macam kamera tu, kamera. Optik, kamera. Jadi bila kita tengok gambar, tengok depan, jadi bila dia masuk mai ke mata, di belakang mata tu dia ada dia punya tu terbalik. Gambaran dia terbalik. Jadi kita tengok orang macam ni, gambar masuk tu kepala ke bawah, kaki ke atas. Dia pergi bersilang macam tu. Dia bersilang. Kan? Dan kita kameranya tu lah, bila masuk film tu terbalik. Bawah naik ke atas naik bawah. Tapi di sini ni kita ada medulla oblongata, otak kecil. Otak ni dia komputer cukup cepat, dia pusing. Bagi kepala ke atas, kaki ke bawah. Cepatlah. Kalau masuk mata hari ni kan, kepala bawah, kaki ke atas, esok baru nak nampak. Jendah kita berjalan. Betul? Cepat. Ini keajaiban. Sebab tu kalau kita terentuk ni, otak kecil kita ni pecah ke apa habis, tak boleh tengok dengan sempurna. Sebab dia tak boleh nak tafsir dah gambar-gambar tu, filem tu. Ini pun keajaiban juga. Semua ajaib. Satu keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat daripada Allah. Kena pelihara nikmat ni. Mata, telinga, itu dia. Dan lidah engkau.
Ada orang bisu. Bila dia bisu, dia pekak. Kita ada pula. Kita tak bisu, tak pekak. Boleh mendengar, boleh melihat. Boleh mendengar, boleh berkata-kata. Lidah kita. Ini pun nikmat daripada Allah Ta'ala, kena jaga. Tahan lidah kita daripada cakap benda yang haram. Seperti mengumpat. Apa makna mengumpat? Mengumpat ni bercakap tentang keburukan orang di belakang dia. Kalau dia dengar, dia marah. Itu mengumpat. Cakap belakang, bukan cakap depan. Cakap depan nama maki. Tak guna benda orang tu maki. Lagi teruk. Cakap belakang dia tak ada. Tapi kalau dia ada, dia marah. Itu nama mengumpat. Kan? Bagi contoh, walaupun benda tu betul. Benda tu betul. Mat mana? Allah, aku pergi makan kenduri tau. Kawan kita tu kahwin. Apa cerita? Allah hantar Mat. Suami dia tu macam lidi. Kukui. Dia punya bini dah gemuk macam tepayan. Memang kata perempuan tu gemuk. Mengata lelaki tu kurui. Walaupun dia tu betul, tapi kalau dia orang ni dengar marah, itu nama mengumpat. Kalau dia tak marah, tak jadi mengumpat. Di kampung saya ada seorang nama Mat Cabai Hidup. Saya pun tak tahu pasal apa orang gelak dia Mat Cabai Hidup. Dan dia pun bahasakan diri dia Mat Cabai Hidup. Hampa kalau hampa pergi Pulau Bangkok, dia cerita. Hampa sampai JT Bangkok tu, bagi tahu driver taksi, kata nak pergi rumah Mat Cabai Hidup. Dia sendiri cerita begitu. Kita panggil, "Weh Mat, Cabai Hidup, bila mai?" Baru mai, baru balik lah. Dia tak marah. Kalau dia tak marah, itu bukan mengumpat. Dia marah, baru mengumpat. Tapi ada pula mengumpat-mengumpat yang diharuskan oleh agama. Ada 6 tempat. Ada tempat contoh untuk kita fahamlah contoh. Kan? Kita bercakap benda tu belakang orang yang buat kerja tu. Apabila kita dizalim, motosikal kita dicuri, kita kenal orang yang curi tu, kita kenal nama busu, kita pun report balai. Tu saya punya report itu mengadu. Pasal apa cik? Motosikal saya kena curi. Encik kenal dia siapa curi? Kenal encik? Kenal orang dia? Kenal. Nama dia? Tak boleh abang mengumpat. Tak boleh cik. Abang mengumpat dosa. Cerita keburukan orang. Lagu tu mampu. Yang tu boleh cerita. Boleh. Itu tak apa. Seorang muslimat, seorang isteri diseksa oleh suami dia. Dia boleh pergi report jaga agama. Itu tak apa. Jadi mana ada tempat-tempat dia. Ada tempat-tempat. Macam katalah dia tu kerja dia masuk penjara, keluar penjara. Masuk penjara, keluar penjara. Dia keluar sekejap dia. Lepas tu masuk balik. Kerja dia mencuri. Satu hari dia lalu depan ni. Kita abang, Mat, awak ni awak asal? Tu dia tu lalu ni baik. Dia tu keluar masuk penjara tu. Dia kena lalu, ada basikal, malam ni basikal tu hilang lah. Hampa nampak dia lalu, hampa kunci basikal elok, motor elok. Nanti dia ambil. Mengumpat ke tu? Nah, tu tak apa, mengumpat. Tapi yang diharuskan oleh syarak. Ada cerita, ada panjang lah. Dalam kitab Hidayatus Salikin disebut 6 perkara. Dalam bentuk tu 6 benda yang boleh kita mengumpat. Yang jadi harus, bukan jadi haram. Yang ditegur ni mengumpat yang haram. Lidah mengumpat yang haram. Ataupun kita bercakap benda yang sia-sia, kosong, tak ada apa faedah. Sembang kosong. Jauhi benda macam tu. Ya. Dan faraj engkau, kemaluan. Laki-laki dan perempuan kena jaga daripada berzina. Dan perut engkau, pelihara perut kita daripada makan benda yang haram.
dimasuki benda yang haram atau yang halal berlebih-lebih, makan sampai sengkok perut, badan pun lain macam dah, penat, letih lebih. Jadi ini kena jaga. Dan sekalian anggota, jaga semua anggota, bukan setakat kau yang disebutkan ni berapa 4-5 ni, tapi semua anggota kita pelihara daripada melakukan benda yang haram dan benda yang berlebih-lebih. Dan telah engkau kekangkan dengan lijamut taqwa. Jadi kan seluruh anggota kita ni kita jaga tak buat yang haram dan tidak melakukan yang halal berlebih-lebih atau yang fudul. Itu bererti kita telah lijam anggota kita tu dengan lijam takwa. Kontrol dengan kontrol takwa. Kekang dengan kekang takwa. Tak kekang mata kita daripada melihat yang haram. Tak kekang mata kita melihat benda yang kosong sia-sia. Tak kekang telinga kita daripada mendengar yang haram. Dan sebagainya. Ya. Dan engkau kekangkan dia dengan lijamut taqwa. Dan pada bab ini syarah yang amat panjang. Dan sebenarnya telah kami sebutkan kepadanya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bab menjaga anggota ni Imam Ghazali hurai panjang di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Cuma adalah Imam Ghazali sebut, ya, dia kata anggota kita ni kawan yang rapat di dunia, tetapi dia merupakan musuh yang ketat di akhirat besok. Di dunia ni kawan rapat. Kita nak ambil apa? Tangan. Nak berjalan kaki. Nak melihat mata. Apa saja keinginan kita dilayan oleh seluruh anggota kita ni. Nak makan ya, tangan ambil bola mulut. Kawan yang rapat di dunia ni. Tetapi di akhirat besok, dalam kubur besok, dia merupakan musuh yang cukup ketat. Dia akan cerita satu-satu, hang pegang siapa, ambil duit siapa, bercakap apa, semua anggota kita akan bercerita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Makna semua ni, maka mulut kita akan dilijam, akan ditutup, akan bercakaplah tangan kita, kaki kita, semua akan bercakap terhadap apa yang kita lakukan. Dicerita habis. Dia musuh kita hari itu, musuh yang cukup ketat. Jagalah anggota kita. Maka tadi juga sebut, cuba makna kita bayangkan untuk apa Allah jadikan seluruh anggota ini. Mata kita nak melihat wajah Allah di akhirat. Telinga kita nak mendengar kalam Allah. Kaki kita nak berjalan di kebun-kebun syurga. Tangan kita nak memetik buah-buah kayu di syurga. Layakkah kaki kita untuk berjalan tempat mengarut ni, nak berjalan di taman syurga? Layakkah telinga mata kita duk melihat benda maksiat, nak melihat wajah Allah? Layakkah telinga kita duk dengar maksiat ni, nak dengar kalam Allah? Sebab itu kita berpantang di dunia daripada dengar maksiat. Kerana apa? Supaya di akhirat dapat mendengar kalam Allah. Kalam Allah. Perkataan Allah. Kita berpantang di dunia daripada mata kita melihat benda maksiat. Supaya mudah-mudahan di akhirat besok kita dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah ni satu nikmat yang paling besar. Lebih seronok daripada duduk dalam syurga. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak boleh melihat Tuhanmu melainkan kamu mati. Kita mati baru dapat melihat Allah Ta'ala. Masa hidup tak boleh. Di dunia ni kita matikan, kita punya hati ni kita kontrolkan. Kalau kita duk layan kehendak nafsu kita, di akhirat tak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ingat untuk apa semua ni anggota dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaki kita berjalan ke masjid.
Tangan kita buat kebajikan, mata kita tengok jalan kebajikan, telinga kita dengar kebajikan. Seluruh anggota inilah layak untuk mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok, insya-Allah. Jadi dilijam dengan lijam takwa. Dalam bab ini syarak amat panjang. Dan saja telah kami sebutkan kepadanya dalam kitab kami, yakni Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya, panjanglah cerita dia. Ringkasan dia dan kitab Sairus Salikin. Panjang cerita dia. Dan adapun yang tak dapat tiada daripadanya di sini, bahawa engkau kata, barang siapa berkehendak bagi takwa Allah Ta'ala, maka hendaklah peliharakan anggotanya yang 5. Jadi sebagai kesimpulan dia dalam bab anggota ni, kalau kita betul-betul makna kata nak menjadi hamba Allah yang bertakwa, kena peliharalah anggota kita yang 5. Mana yang 5 itu? Maka bahawasanya 5 itu ialah ibunya. Apa 5 tu? Iaitu mata dan telinga dan lidah dan hati dan perut. 5. Mata, telinga, lidah, hati, perut. Ini ibu dia. Yang lain tu tangan, kaki apa semua tu anak-anak dia. Kalau 5 ni kita boleh kontrol, yang lain insya-Allah. Jadi 5 anggota ni makna kita jauhi daripada melakukan maksiat. Mata jangan tengok maksiat. Mulut jangan cakap benda yang haram. Telinga jangan dengar yang haram. Perut jangan makan yang haram. Nafsu, hati, yang makna kata perut jangan makan yang haram. Begitu juga berkaitan dengan hati. Ini panjang cerita dia. Pelihara daripada buat yang haram dan melakukan yang fudul, berlebih-lebihan. Ini 5 disebut sebagai ibu. Maka peliharakan atasnya dengan dipeliharakan baginya daripada tiap-tiap barang yang ditakut daripada mudarat dalam pekerjaan agama. Jaga benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat pada agama. Mata kalau kita tak jaga, tak kawal, laki-laki atau perempuan, dia boleh heret kepada zina. Ya, Mamin. Sebab itu kita tengok bila orang dia tak kawal, tak boleh kawal, yang perempuan pula buka anggota aurat dia, yang laki-laki pula lepaskan pandangannya seperempuan. Ni yang berlaku kerosakan dunia. Saya kerja di Al-Ustaz, kerja hospital. Depan hospital Al-Ustaz dulu ni, bukan sekarang, dulu. Tepi tu ada asrama bidan. Asrama bidan. Jadi bidan kursus bidan perbidanan. Asrama dia duduk asrama lah. Kadang ada yang pakai tantu arah tu. Motosikal banyak tersangkut langgar di meja. Sampai depan tu duk tengok sana. Bukan tengok jalan raya, tengok belah kiri. Tengok asrama tu, dong, langgar di meja. Selalu aksiden. Selalu berlaku aksiden. Jadi orang perempuan kesian kat laki-laki, jangan bagi aksiden. Tutuplah aurat tu. Jadi tengah orang, tak apa kalau iman kita kuat. Sudah cakap macam tu, cakaplah. Bila Allah suruh tutup tu, Allah lebih mengetahui daripada kita. Jangan dia cakap sombong. Apabila langgar saja hukum Allah, tak mau ikut perintah Allah, jadilah macam apa yang jadi. Yang macam hari ni, anak luar nikah berlaku. Bukan kira jam, kira minit. Seminit seorang. Tiap-tiap minit ada saja anak luar nikah. Yang tu yang buang anak, balintung sampah, semut gatai makan, anjing makan. Berlaku macam-macam kerosakan di muka bumi kerana manusia tak boleh kontrol anggota dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan daratan dan di lautan dan di daratan dan lautan. Karena tangan manusia sendiri. Manusia punya badan. Tak mau ikut perintah Allah. Untuk apa? Allah nak rasakan. Allah nak bagi balasan sebab apa yang mereka lakukan. Tak boleh salahkan Tuhan. Apa yang berlaku ni kerja hangpa sendiri. Hangpa tak mau ikut hukum aku. Dengan hikmat supaya kamu kembali balik kepada Allah. Jadi makna kata benda ni bila manusia tak boleh kontrol anggota dia, memang rosak habislah dunia ni. Kan? Dia. Jadi kena pelihara semua anggotanya daripada yang haram, maksiat dan haram, dan lebih-lebih yang halal. Walaupun yang halal tapi jangan lebih-lebih. Bersembang boleh tapi jangan dah terlampau panjang tak apa-apa. Sembang tak ada faedah. Jangan. Itu dia. Dan israf daripada yang halal. Israf ni bermakna yang lebih-lebih lah. Melebihi daripada yang halal. Halal tapi jangan lebih. Secukup rasa. Macam contoh yang saya bagi tadi, kan? Kita bancuh kopi, cukup rasa. 1 jam gula 5 sudu. 1 cawan 2 sudu, contoh. Gula cukup rasa. Walaupun gula tu halal, tapi jangan lebih-lebih. Ambuh 1 cawan 1 senduk, mampu ya. Manis kek, nak makan lagu mana? Kan? Buat gulai. Orang patut 2 sudu ya, garam. Dia bubuh 1 senduk. Masih nak mampu. Lepas tu kita pula ada darah tinggi. Dia cepat mampu ya. Tak boleh. Bila berlebih tak boleh. Ubat pun, kita makan ubat. Doktor bagi tahu dia punya dos. Ni cik, ubat ni sehari makan, sekali makan sebiji. Sehari makan 3 kali. Sebiji je. Jangan tambah 2 biji. Tak percaya try Panadol tengok. Makan 5 biji. Pengsan tu. Panadol pun boleh pengsan. Orang 2 biji je paling banyak. Hantam sampai 5 biji. Tak apa-apa. Pasal apa? Dia panggil fudul. Berlebih-lebih. Dia ada sukatan dia. Begitulah dunia ni. Boleh ambil. Tapi jangan lebih-lebih. Bila lebih jadi dia panggil over. Lebih. Lebih-lebih lah. Tak boleh lebih. Patut-patut padan. Maka apabila hasil memeliharakan segala anggota ini, maka diharap bahawa dipadakan kejahatan segala anggotanya. Jadi kalau 5 anggota ni kita boleh pelihara dengan baik daripada yang haram dan yang fudul, maka anggota yang lain pun dipadakan. Maknanya yang lain pun selamat, insya-Allah. Yang lain pun insya-Allah akan selamat. Dia punca mata. Mata duk tengok keinginan dia. Tengok perempuan. Tengok aurat perempuan. Bila teringin pada perempuan, kaki dia akan berjalan di situ. Kaki akan berjalan ke sana. Tangan akan buat kerja. Dia punca ni 5 anggota ni. Mata, telinga, lidah, perut dan hati. Perut duk makan benda yang haram. Bila kita makan benda haram, dia akan buat kerja haram. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makan yang baik, yang halal. Baru dia boleh buat amal soleh. Makan haram, akan keluar haram. Apa yang masuk, yang tu lah keluar. Sebab itu pelihara anggota kita perut daripada makan yang haram. Berlebih-lebih. Berlebih-lebih ni kita makan benda ni yang halal. Berlebih-lebih, dia nak buat benda lebih. Sembang kosong. Naik motor tak ada matlamat. Tak tahu nak pergi mana. Naik motor nak pergi mana? Tak tahu. Pergi mana Ahmad? Tak tahu pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Jadi kalau kita makan yang halal, mana tidak berlebih-lebih, setakat untuk buat ibadat. Mulut kita pun kira nak berzikir, nak baca Quran. Kaki kita pun kira nak pergi masjid. Dia mengikut apa yang kita makan. Dia hasil dia jadi macam tu. Dan adalah biasanya telah mendirikan
dengan takwa yang menghimpunkan dengan sekalian tubuhnya bagi Allah Ta'ala. Jadi bila kelima-lima anggota ni dijaga elok-elok, maka dikatakan anggotanya bertakwa, tubuh badannya pun bertakwa. Anggota lain semua bertakwa. Terpeliharalah anggota ia ini daripada benda-benda yang ditegah oleh Allah. Jadi baiklah, cenderunglah hatinya kerana buat ibadat kepada Allah. Maka berkehendak hajat, yakni menyeru ia kepada menyatakan dengan 5 bagi segala anggota yang 5 ini. Jadi lepas-lepas ni kita nak perincikan lagi, kan? Nak detailkan lagi tentang penjagaan 5 anggota ni. Imam Ghazali akan kemukakan dengan nas-nas dia, Qurannya, hadisnya, kan? Cakap sahabatnya, pandangan ulama'nya. Kenapa perlu dipelihara kelima-lima anggota ini? Dia datangkan hujah-hujah, kan? Hujah-hujah daripada Quran, daripada hadis, percakapan ulama, percakapan sahabat dan sebagainya. Ya. Dan menyatakan barang yang haram pada hak tiap-tiap satu. Daripadanya itu kadar yang berpatutan dalam kitab ini. Dia akan huraikan benda yang haram, yang ditegak, mengikut bab-bab dia. Dia cerita bab mata, ini hujah dia. Ada makna kata ayat Qurannya, ada hadisnya dan sebagainya. Begitu juga bila sebut bab telinga, bab lidah. Tiap-tiap satu tajuk tu dengan hujah-hujah yang jelas. Dengan dalil-dalil yang konkret, kan? Dengan dalil yang kuat ini menyebabkan kita timbul satu rangsangan sungguh-sungguh untuk melihara seluruh anggota kita. Maka jadilah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, al-faslul awwalu fi hifzil ain. InsyaAllah akan menyatakan pula pasal yang pertama, memeliharakan 2 mata. Macam mana nak jaga mata supaya daripada menjauhi benda-benda yang ditegah oleh Allah. Dengan kita jaga daripada benda yang haram ni, baru kita boleh buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Mata yang melihat benda haram, dia tak boleh melihat Quran. Memang tak mampu. Mata yang tengok benda yang haram, dia tidak akan mampu melihat jalan ke masjid. Dia memang tak boleh. Tak boleh tengok kitab Quran ke, hadis ke, kitab-kitab agama. Memang dia tak boleh tengok. Tengok sekejap tu dia dah mula pening. Sebab mata dia tu dah bermasalah. Mata dia dah bermasalah. Jadi oleh itu, perlulah kita pelihara seluruh anggota kita ini supaya kita layak mengerjakan ibadat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.